أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Sadaqallahul azim. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik derhaka. Ketahuilah kamu bahawa Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan dan bukti supaya kamu memahaminya. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik ikhlas akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka lah pada sisi hukum Tuhan mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi darjatnya, seperti orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Mereka akan beroleh pahala dan cahaya orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid itu. Dan sebaliknya orang yang kufur ingkar serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah ahli neraka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hadid. Surah yang ke-57 pada juzuk yang ke-27. Pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan perintah Allah supaya orang beriman khusyuk. Yang dimaksudkan dengan khusyuk, yakni mematuhi perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melakukan amal soleh dan ketaatan, tidak menangguh-nangguhkannya. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini balasan besar yang disediakan bagi orang yang bersedekah, lelaki ataupun perempuan. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini tentang kelebihan golongan siddiqun dan golongan syuhada yang berada pada darjat dan kemuliaan
serta cahaya yang tersendiri. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana kesudahan orang-orang kafir. Bagaimana mereka, yakni orang-orang kafir, apakah sifat mereka dan apakah natijah daripada sikap mereka tersebut. Maka ini ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah Ta'ala menyebut, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Maksudnya, apakah belum sampai waktunya untuk orang-orang yang beriman lembut hatinya, fokus, bersungguh-sungguh, bersegera mengambil pengajaran dan iktibar daripada setiap peringatan Allah. Setiap ayat yang diturunkan, setiap perintah yang dikenakan untuk mereka memahaminya dan tunduk patuh dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya tanpa teragak-agak. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bila Allah Ta'ala melihat ataupun bila dilihat hati-hati orang beriman mula merasa lemah. Ianya berlaku, kata setengah ulama di kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Selepas 4 tahun kami berada dalam kekuatan iman, tiba-tiba iman kami menurun. 4 tahun. Pertama dalam hijrah Madinah. Masuk tahun kelima iman lemah. Yang biasa solat Jumaat dah kurang. Yang biasa berebut saf pertama dah kurang. Yang biasa dengar kuliah dah jarang datang kuliah. Ini berlaku pada sahabat Rasulullah. Berlaku penurunan iman. Yang bersungguh-sungguh mengaji Quran, berzikir, mula lemah. Maka Allah turun ayat ini. Apakah belum sampai masanya untuk kamu bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintahnya. Kata Ibnu Mas'ud, lepas 4 tahun Allah tegur kami. Kata Ibnu Abbas, pada permulaan tahun ke-13, yakni selepas 13 tahun peringkat Mekah, umat Islam berada pada iman yang begitu kuat. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yas, Sumayyah, kuat sungguh iman. Tapi bila berada di Madinah, selesa. Tak ada penindasan, tak ada tekanan. Maka imannya mula menurun. Walaupun menurun iman para sahabat dia tak macam kita. Pun Allah Ta'ala tegur. Bahkan Allah memberi amaran, jangan sampai iman kamu ini turun sehingga menjadi seperti ahli kitab. Jangan sampai seperti ahli kitab. Diriwayatkan tentang beberapa sebab turun ayat ini. Al-Imam Ibn Abi Shaybah dalam Musannafnya meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Abi Rawat. Bila para sahabat mula ketawa dan bergurau senda secara terbuka. Dulu ketawa dan bergurau senda tak banyak sangat. Mula banyak, maka turun ayat ini. Ini kerana gurau senda yang banyak, gurau yang banyak menjadikan hati keras. Sebagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jauhilah kamu daripada memperbanyakkan ketawa kerana ia boleh melemahkan, mematikan hati. Diriwayatkan juga bila para sahabat mula bergurau senda, maka turun ayat ini daripada Ibnu Muqatil bin Hayyan. Tadi daripada Abdul Aziz bin Abi Rawat. Dan diriwayatkan juga daripada Sudi, daripada Qasim. Katanya, para sahabat mula melalui peringkat jemu. Bila dahulu mereka sentiasa berkata, hadithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan pada kami, bacakan ayat Quran pada kami. Kalau hari ni kita sebut, beri ceramah, beri kuliah. Dah tak bunyi dah ayat tu. Ayat suruh beri ceramah, beri kuliah dah tak ada. Sebab kuliah pun tak datang lah. Dia slow. Para sahabat kata, ya Rasulullah hadithna. Ya Rasulullah tolong ceritakan pada kami. Bawa kepada kami kisah. Maka Allah turunkan ayat, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepada mereka sebaik-baik kisah. Bila Allah menyebut sebaik-baik kisah, kerana dalam Quran kisahnya semuanya benar. Itu sebaik kisah. Kisah kalau kelentong maka itu bukan cerita yang baik. Yang kedua, kerana Al-Quran kisahnya bersifat pengajaran. Kalau kisah cuma halwa telinga, macam filem-filem kat pawagam, layar perak, layar emas, Hollywood, Bollywood, apa sebagainya, maka ini tak beri faedah apa. Sebab dia cuma halwa mata, halwa telinga.
Al-Quran ceritanya ialah hati, makanan hati. Bila dapat cerita tu jadi berubah. Yang ketiga maksud ahsanul qasas, cerita paling baik kan cerita ini dipelihara sampai hari kiamat dalam Quran. Dipelihara tanpa diubah-ubah. Bagaimana cerita-cerita itulah dia tak berubah yang Allah ceritakan dalam Quran. Maka ini ahsanul qasas. Benar dia kerana pengajarannya dan kerana terpelihara dia. Kisah-kisah lain kalau kita paparkan dalam pawagam, dalam layar perak, memang sedap. Lepas tu tak laku dah. Orang dah tak tengok kali kedua. Orang dah tak seronok tengok. Buat lagi tayangan, tak ada dah buat office. Barangkali orang baling je wayang tu. Orang baling. Dia slipper dan kasut. Sebab cerita sama. Walau dulu buat office. Pelakon yang mereka puja dulu pun mereka dah biarkan dah. Tak ada dah nak tegur-tegur, nak autograf. Itu pelakon zaman muda mungkin lah autograf. Bila tua, duduk bawah jambatan, gelandangan. Tak ada lagi orang nak peduli dia hero ke, heroin ke. Kerana cerita tu bukan cerita baik. Kesudahan pada pelakon atau filem semua tak baik. Tapi Al-Quran baik. Baik, para sahabat begitu semangat lalu berkata, hadithna ya Rasul. Cerita-cerita, mula mereka jemu. Kurang dah nak dengar cerita. Kurang dah mereka nak dengar apa yang Nabi SAW ingatkan atau tazkirahkan. Akhir turun ayat ini. Alam ya'ninil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai untuk hati mereka kembali khusyuk macam dulu? Nak tunggu apa? Padahal memiliki hati taat dan khusyuk ini bukan tempoh tertentu. Tapi ia suatu yang akan berakhir dengan pertemuan dengan Tuhan. Umpama kita berlari, momentum berlari kita bila makin ke penghujung semakin laju dan bersungguh-sungguh. Kalaupun dia tak selaju masa mula kita pecut, tapi dalam hati kita punya kesungguhan. Nak menang. Kalau kita start lagi 1 kilometer lah. Mula-mula berdesuk laginya. Desuk. Dah masuk 100 akhir, memanglah penat. Dengan umur tua, dengan sleep disc, mata sakit, telinga pun macam pekak sikit. Tapi hati kita nampak garis penamat. Hati kita benar-benar nak sudah situ. Hati kita tak akan merewang ke lain. Tak ada tengok sebelah, tak ada. Fokus. Walaupun lari yang itu mungkin makin perlahan, dek penat, dek tua. Tapi hati ni tak akan tua. Hati saya nak bersungguh-sungguh macam muda dulu. Daripada awal kita cakap kita nak juara. Sampai ke penamatnya walaupun penat berkayuh kaki kita, melangkah kaki kita, kita nak juara. Begitu hati kita tak pernah berubah matlamat dan cita-cita. Maka Allah tegur pada sahabat. Tentang apa yang berlaku pada mereka. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Barak. Tentang beberapa sebab. Tunggu ayat ini. Daripada A'mash. Bila para sahabat masuk ke Madinah, dah tinggal kota Mekah dan fasal penindasan yang dahsyat. Dan mereka tunjukkan kekuatan iman dengan berhijrah, tinggalkan segala-galanya. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal tanah air, tinggal harta, tinggal bidang-bidang perniagaan mereka. Betul-betul iman mereka kemuncak. Lalu mereka mula mendatangi Madinah. Masuk tahun bertahun makin senang. Yang susah tu dah tak ada. Dulu nak kuliah punya susah. Lereng-lereng bukit. Hari ni boleh kuliah dengan bebas. Jadi masalah pula. Dia masa susah tu nak sangat. Bila dah senang. Senang. Rasulullah boleh kuliah dengan senang, dengan mudah. Tak ada orang sekat lagi. Dulu kat Mekah nak ceramah masjid pun tak boleh. Nak ceramah boleh. Lereng bukit, rumah Arkam, dia ambil Arkam. Dengan kadang siap siaga, berjaga-jaga, takut musyrik Mekah nampak. Tapi semangat. Tapi bila kat Madinah, dibina Masjid Nabawi. Tak ada orang halang nak ke masjid. Tak ada orang baling batu. Tak ada orang baling perut. Tak ada apa pun halangan. Dia jadi slow. Mula-mula seronok, lepas tu slow. Ini peringatan kepada orang Islam. Kerana fasa ni kita mungkin lalu. Kalau kita muhasabah diri kita, lalu tak fasa ni. Tahun kita bersemangat. Ini mula-mula Isah ni. Mula tinggal maksiat, mula tinggalkan lara, mula tinggal sekian. Semangat. Ni peringkat ni kalau ustaz ceramah sejam, ustaz boleh tak tambah sejam lagi. Ustaz pula penat mengajar orang semangat ni. Lama dia pun slow. Bila ustaz ceramah sejam, ustaz boleh tak setengah jam ustaz? Dia slow lah tu. Boleh tak ustaz kuliah 2 kali seminggu boleh tak? Kalau ustaz tak boleh, kita buat boleh lah. Kita cuti 2 kali seminggu je tak. Dia lemah dah tu. Dulu sebab yang sama, sibuk sama. Tapi dia boleh mengatasinya. Kerana dia ada semangat agama. Hari ni agama tu lemah. Ini berlaku pada semua. Hatta para sahabat yang mulia pun berlaku. Yang kata kita, apa sangat kita ni? Sahabat yang mulia, yang depannya Rasulullah. Yang berceramahnya,
yang beri peringatannya Nabi SAW pun berlaku futur di kalangan sahabat. Maka Allah tegur orang-orang beriman, sahabat. Dan Allah beri suatu tamsilan yang begitu besar. Maksudnya persamaan. Jangan jadi seperti ahli kitab. Apa kata Allah lepas tu? Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Jangan mereka jadi seperti ahli kitab sebelum itu, sejarah mereka. Apa dia? Fatala alaihimul amad. Bila mana turun perintah Allah, mula semangat. Lama-lama makin slow. Mereka tangguhkan, mereka alasankan. Mereka cari sebab-sebab lain untuk tak nak buat perintah Allah. Maka talal amad. Makin lama mereka tinggalkan hidayah dan petunjuk. Faqasat qulubuhum. Lalu hati mereka mula mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun. Yang menatijahkan akhirnya kebanyakan mereka mula menjadi fasik. Tuan-tuan, ini kita tengok dalam layar kehidupan kita seharian. Orang yang mungkin dahulu dalam agama, kekuatan agama, akhirnya memusuhi agama dia. Orang dahulu dalam kecintaan pada para ulama, kerinduan, akhirnya membencinya. Kenapa? Bila berlaku fatrat atau disebut peringkat jemu melanda dia, dia tak buat apa-apa. Dibiarkan. Apa solusi? Apa solusi? Memang kita katakan, tuan-tuan, kita nak berubah. Bukan senang. Siapa kita berubah ni senang? Kalau berubah ni senang, momentum kita sampai akhir akan bagus. Tidak semudah kita jangka. Kerana itu Allah beri solusi. Tapi kalau hati kita keras, Allah beritahu sebabnya apa? Sebab kita mula menangguhkan kebaikan, mula tak bersemangat, mula tak bersegera, mula beralasan, mula itu, mula ini, tanpa kita sedar. Kita tak rasa lagi bersalah. Macam biasa je. Kita tak rasa lagi malu, dah tak ada malunya. Tak bangun subuh tak rasa malu, tak berjemaah tak rasa malu, tak baca Quran tak rasa malu. Dulu mungkin kita malu. Dulu mungkin kita sedih dan kita mencerca diri kita. Ini tak. Maka Allah beri solusi. Kalau berlaku pada kita macam ni, apa solusi? Kalau berlaku. Yang saya katakan asal kita suka Quran, tak suka dah baca Quran. Dulu 2 juzuk sehari. Senang je. Tak baca, saya tak baca Quran menggigil. Menggigil. Sekarang nak baca Quran menggigil. Tak berapa nak lah maksudnya. Dulu kita ni punya seronok, buat itu, buat ini. Maka Allah beri solusi. Lihat apa solusi Allah. Ini apa yang Allah beritahu pada kita. Ya'lamu, ketahuilah. Annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Allah lah yang akan menghidupkan bumi sesudah matinya. Allah menyamakan hati orang yang mati ini seperti bumi yang kering kontang. Bila bumi itu kering kontang yang sebelum ini penuh subur, pokok-pokoknya layu mengucuk, menguning, lalu binasa. Apa diharapkan oleh bumi? Doa pada Allah supaya Allah turunkan kembali hujannya. Dulu tuan-tuan yang jadikan kita semangat, kan Allah turunkan hujan hidayah. Hujan keinsafan. Sehingga mengalir air mata lebih mudah daripada ketawa. Dahulu. Hari ini ketawa lebih mudah daripada mengalirkan air mata. Dulu cakap sikit menangis rasa keinsafan. Dulu tengok Quran nangis. Semuanya menangis. Sebab dia fikir. Hari ini air matanya sudah kering. Hati umpama bumi sudah kering kontang. Tiada lagi tumbuhan keinsafan yang tumbuh. Yang ada cuma lalang-lalang kelalaian. Yang ada cuma rumput-rumput. Rumput-rumput hiburan dan permainan. Tak ada apa lagi yang ada dalam hati dia. Kosong. Kerana air mata dia kering dalam menyiraminya. Maka apa patut dibuat? Ketahuilah Allah yang menurunkannya. Minta dengan Allah. Ya Allah, kurniakan hidayah pada kami sebagaimana Engkau kurniakan dahulu pada kami. Ya Allah, berilah petunjuk pada kami. Ya Allah, kekalkanlah petunjuk sehingga kami bertemu denganmu. Ya Allah, berilah keinsafan yang berterusan pada kami. Ya Allah, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan besi di tangan Nabi Allah Daud. Ya Allah, suburkan hati kami dengan cahaya hidayahmu, dengan petunjukmu, kasih sayangmu. Doa. Itu solusi. Saya katakan kalau hati saya keras, saya boleh buat apa? Sebab kita kadang-kadang pun tak sedar hati kita keras. Kita tak sedar. Kita mula lara daripada tanggungjawab agama dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, ketahuilah Allah lah yang menghidupkan bumi sesudah mati. Qad bayyana lakumul ayat. Allah terangkan segala keterangan ini. La'allakum taqilun. Supaya kamu dapat ambil pengajaran dan pelajaran. Baik, Allah sebut hati keras, kemudian Allah sebut bumi yang mati. Kerana persamaannya sama. Allah samakan dua hati manusia. Pertama, hati mereka akan lalai seperti lalainya ahli kitab. Sesudah dapat petunjuk.
Dan Rasul yang lahir di kalangan mereka beratus orang. Even 1000. Tapi lepas tu makin sampai mereka mengubah kitab yang diturunkan. Lalu ia mula wabak ini mula menyerang orang Islam. Al-Quran yang merupakan mukjizat. Dulu tuan-tuan mereka kalau dapat hafal sikit Quran, seronok. Ia mukjizat. Apatah lagi kalau sekiranya mereka dapat memiliki tulisan Al-Quran. Kerana penulis Al-Quran tak ramai. Yang dapat tulis buat balik. Macam buat balik barang paling berharga. Ditulis pada kulit-kulit kambing. Belulang kambing. Pada pelepah-pelepah kurma. Ini kalau buat balik ni macam buat balik emas segunung. Punya seronok. Kebanyakan sahabat menghafaznya. Tak ramai yang pandai tulis. Hanya berapa puluh orang penulis wahyu Rasulullah yang tulis. Dan disimpan di rumah Nabi SAW. Atau disimpan sebahagian rumah para sahabat. Yang lain cuma hafal je. Sehingga mereka mendapat mushaf. Cuma cukup seronok mereka dapat mushaf. Tak macam kita hari ni mushaf banyak. Dulu tak ada orang dapat mushaf. Nak dapat satu tu, kira keberuntungan besar. Mushaf zaman Rasulullah cuma ada satu. Yang disebut sebagai mushaf induk. Yang saya maksudkan zaman Abu Bakar. Lepas kewafatan Nabi SAW. Lepas tu pada zaman Uthman, ada 7. Satu mushaf induk, 6 mushaf yang diagihkan setiap kota. Untungnya kalau dapat mushaf. Dulu, imannya kuat. Dapat mushaf ni tuan-tuan. Nampak keberuntungan besar. Hari ni mushaf banyak. Nak beli berapa dozen? Beli. Kita dah tak rasa. Nikmat macam orang dulu rasa. Apa Quran dah tak rasa nikmat. Kenapa hati kita keras? Hati kita dibanjiri dengan kemewahan dan kelalaian, kealpaan dan kecintaan pada dunia dan memberi alasan untuk akhirat tapi memberi laluan untuk dunia. Ni kalau hak akhirat, alasannya beribu raban. Kalau dunia, laluannya beribu raban. Untuk buat dunia, highway. Untuk buat akhirat, off-road. Maksudnya tak ada jalan. Macam mana? Sibuk Ustaz. Ada kerja Ustaz. Itulah. Itu buat akhirat. Tapi kalau buat dunia, boleh. Tentang ini penyebab hati mati. Keras. Kadang-kadang sampai tahap kita tak sedar benda tu. Kita tak sedar. Orang lain perasan. Orang lain perasan tengok. Kenapa dia ni dah slow? Kenapa? Orang perasan. Dan yang perasan pun kadang dia pun tak perasan dia pula. Kena pada dia pula. Dia penyakit ni berjangkit. Penyakit. Macam kita sedar orang tu gila. Dan orang gila pun melihat kita juga gila. Kita sama-sama nampak. Tapi tak nampak diri sendiri. Nampak orang. Lalu Allah beri solusi. Ketahuilah yang menghidupkan kembali bumi sudah mati itu Allah. Maknanya, yang kembali menghidupkan hati yang mati sesudah menghidupkan kembali hati sesudah mati ialah Allah. Mohon pada Allah. Masalahnya tuan-tuan sekalian. Banyak mana kesungguhan kita memohon pada Allah supaya hidayah kita dapat berbanding kita mohon dunia. Maka Allah cerita tentang ramai kalau even ke Mekah pun dia mohon dunia lebih banyak dan lebih bersungguh. Sehingga Allah menyatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan ramai manusia pergi ke Mekah minta dunia, mereka tak ada bahagian akhirat. Wa minhum, dan di kalangan sedikit mereka. Man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kata ya Allah, bila kebaikan dunia pada kami dan kebaikan akhirat. Tuan-tuan yang minta akhirat saja lagi sikit. Lagi sikit. Lalu kalau kita muhasabah diri, yang kita duduk tadah tangan berdoa kepada Allah, banyak mana kita minta akhirat kita. Baik, kalau kita kata banyak, sejauh mana kita bersungguh minta? Sebagaimana kita minta bersungguh untuk hal dunia kita. Ni yang tak ada kerja, bersungguh minta biar dapat kerja. Yang tak ada anak, bersungguh doa untuk dapat anak. Yang tak ada pasangan, berdoa sungguh untuk mendapat pasangan. Yang ada penyakit, berdoa sungguh untuk dapat kesembuhan. Walaupun kesembuhan itu tetap berakhir dengan kematian. Bukannya kekal abadi kat dunia. Tapi dalam memohon hidayah, tak ramai bersungguh. Tak ramai. Kita macam terlepas pandang. Sebab kita tak nampak nilainya tinggi. Kita cuma nampak nilai masalah kita tinggi. Masalah saya ni besar ni. Tak tahu berapa orang di kalangan kita melihat masalah agama lebih besar daripada masalah dunia. Berapa orang kita? Saya jujurlah. Kita jawab pada diri kita. Yang mana kita lihat masalah agama lebih besar daripada masalah dunia. Pada diri kita. Dan cerita orang lain kita. Kita melihat dengan
dengan cemas, merosoknya dunia kita. Oh jangan Ustaz, beras makin mahal, duit makin jatuh. Kita begitu cemas. Tapi bila iman kita menurun, kita tak berapa cemas sangat. Tak berapa cemas. Kita tak bicarakan benda itu bersungguh-sungguh. Kalau dunia turun, kita melihat keprihatinan yang luar biasa. Bersifirlah kita. Tapi bila hal agama menurun, kita seperti memandangnya itu biasalah. Lalu tiada tindakan. Maka Allah kata, Allah yang menghidupkannya. Mohon pada Allah sungguh-sungguh. Kan itu kita lihat orang yang sentiasa mengangkat tangan memohon hidayah, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Kemudian lepas Allah menyebut tentang apa yang perlu dirawat, maka Allah sebut dan memuji satu kelompok yang terus kekal dalam ketaatan. Kan nilai ketaatan kita dilihat di sudut ni. Kata Allah, innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya lelaki yang rajin bersedekah dan wanita yang rajin bersedekah. Wa aqradullah, dan mengharapkan balasan di sisi Allah. Bila beri pinjam pada Allah, mengharapkan balasan. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan beri pinjam pada orang, tuan-tuan harap dia bayar. Ada tak orang bagi pinjam, dia tak harap orang tu bayar? Dia bagi, ya tak bayar. Tapi, kalau sekiranya begitu perasaan kita, demikian perasaan orang beriman bila beri pinjam pada jalan Allah. Yang ni dia melakukannya kerana Allah. Dia tahu Allah akan balasnya. Maka apa kata Allah? Yudha'afu lahum, Allah akan gandakan bagi mereka. Ajrun walahum ajrun karim. Bahkan bagi mereka balasan yang lebih baik pada tu. Maksud balasan lebih baik pada tu ialah syurga. Kata kita beri 100 dapat 1000. Bagus. Ganda. Tapi ada lebih baik pada tu syurga. Sebab kalau kita dapat duit banyak pun nak beli apa? Mesti kita nak beli sesuatu. Kita dapat duit banyak, kita nak beli apa? Nak beli sesuatu. Kita dapat pahala banyak, pasti pahala kita nak beli syurga. Itu tujuan dia. Maka balasan yang baik. Baik, kenapa Allah sebut tentang orang bersedekah lelaki dan perempuan? Kerana sedekah menandakan aras kecintaan Allah pada seorang hamba. Dan sedekah juga menjadi aras penentu kepada hidayah seseorang di sisi Allah. Makin dekat seorang dengan Allah, makin dia pemurah. Dan sedekah itu juga menandakan tak ada kecintaan dunia atau dunia tak boleh menguasai dia. Contoh kalau kita tengok tu raja bersedekah, kita tahu dunia tak boleh kuasai dia tu. Kalau dunia pengaruhi dia, dia mesti kedekut. Yang malam makin tua makin kedekut, makin kaya makin kedekut. Kerana dunia yang telah menguasai hati. Tapi kalau kita tengok, kita jumpa dan kita lihat diri kita. Kita suka memberi, bahkan bila kita beri lebih seronok daripada menyimpan. Lebih seronok daripada simpan. Di situ tanda aras iman kita. Kan itu para Nabi, mereka tidak menyimpan sesuatu pun. Melainkan mereka gunakannya. Mereka tak simpan. Dan para Nabi diharamkan sifat kedekut. Diharamkan. Dan siapa yang kata Nabi kedekut, maka dia menjadi kufur. Jadi kafir kerana penghinaan pada Nabi. Rasulullah tak pernah kedekut. Dan Nabi SAW mengelakkan. Sebab itu bila Rasulullah SAW diminta sesuatu, Nabi tak pernah kata la. Kalau kata la, orang kata kedekut. Yang ini akan merosakkan iman orang tu. Disebut dalam hadis Nabi SAW, ma su'ilan Nabi SAW wa yakulu la. Ma su'ilan Nabi SAW qattu wa yakulu la. Nabi tak pernah diminta sesuatu, lalu dia kata tidak. Tak ada. Sebab kalau orang tu kata Nabi tu kedekut, dia dah hina Rasulullah, maka dia kufur. Kalau Rasulullah tak nak orang merosak iman kerana menghina Nabi SAW. Baik, kalau para Nabi semuanya sifat pemurah, semua Rasul. Bukan dikatakan di antara tanda hati-hati, kemuliaan hati para Nabi, kan dia sifat pemurah dia. Tuan-tuan, kita kalau dapat pemimpin yang pemurah, kita pun menjadi rakyat yang aman. Kalau kita dapat pemimpin yang kedekut, musibah besar kita. Kita kalau perempuan dapat suami pemurah, dia berada dalam kebahagiaan dia. Kalau seorang dapat pasangan yang pemurah, dia dapat kebahagiaan dia. Kalau kita jumpa kawan yang pemurah, kita dapat kebahagiaan dia. Siapa jumpa kawan pemurah? Tak berkira dengan kawan-kawan dia. Tuan-tuan dapat sahabat yang betul. Tapi sahabat berkira kedekut, dia perlu ingat. Kan semalam aku belanja. Takkan hari ni aku lagi, dia ingat lagi. Itu payah ni. Atau kadang-kadang dia ingat, tahun lepas kan aku dah belanja. Tahun lepas dia ingat lagi. Jadi ingat kebaikan dia masalah besar. Ni kawan paling baik, dia tak ingat kebaikan. Kebaikan dia tak ingat. Kebaikan kita dia ingat. Kau kan dah belanja saya dulu. Bila belanja? Dulu tahun lepas awak belanja saya. Saya pula belanja. Dah lama. Dia ingat. Tapi bagi orang buat baik, dia tak ingat. Bagi kita menerima kebaikan orang, kita tak pernah lupa.
Sebab itu disebut dalam hadis, al-birru la yunsa. Kebaikan tak pernah dilupakan. Takkan. Tuan-tuan, jangan kita hari ini buat baik. Jangan duk ingat bahawa kebaikan tu akan dilupakan. Dia akan diingat. Kan Allah yang simpan kebaikan tu. Kadang-kadang kita kata, dia ingat tak saya buat baik? Kalau awak buat baik kerana Allah, maka dia akan ingat. Tapi kalau awak buat baik bukan kerana Allah, mungkin lupa. Dia lupakan. Kita kalau buat baik kerana Allah, walau sikit, Allah jadikan benda tu orang ingat. Sampai bila-bila. Sebab tu kalau kita lihat, manusia ni bila dipuji kita, bukan kerana kebaikan kita banyak, kerana kebaikan yang diingat. Bukan sebab baik kita banyak, tapi ada kebaikan yang diingat. Kerana tuan-tuan tengok, bila kita gaduh, apa kita berlaku pada kita? Kita cuba lupakan kebaikan dia. Kalau kita ingat kebaikan dia, tak mungkin kita gaduh. Tentu bila tuan-tuan gaduh, baik suami isteri, baik kawan, apa berlaku? Kita lupa kebaikan. Kita tak akan sebut lagi kebaikan. Yang kalau suami, dia kata bini dia jahat je. Kalau isteri, dia akan kata suami dia jahat je. Sebab dia mula proses melupakan kebaikan. Melupakan kebaikan. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita buat baik, yang menjadikan ia kekal, diingati bila kita lakukan ikhlas pada Allah. Nilai kita bukan sebab saya buat banyak. Kerana saya buat tu kerana Allah. Itu kadang-kadang yang sedekah RM1 lebih diingati daripada yang sedekah RM1000. Dia nilai tadi. Kadang-kadang yang buat baik sekali lebih diingati daripada yang buat baik banyak kali. Kerana keikhlasan dia. Allah jadi kekal. Kadang-kadang. Walaupun kebanyakan orang buat baik lah orang ingat. Tapi kita bercakap kadang-kadang juga berlaku. Keikhlasan mengangkatnya. Kemudian Allah menyebut lepas sebut golongan yang bersedekah lelaki perempuan. Walladzina amanu billah. Dan orang-orang yang beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Wa rusulih dan rasul-rasulnya. Ulaika humus siddiqun. Mereka orang-orang siddiq. Apa itu siddiq? Yang membenarkan. Orang yang paling benar di sisi Allah. Tuan-tuan, manusia suka orang yang benar. Bukannya orang yang bohong. Tapi benar ni ada darjat. Benar yang paling tinggi ialah orang yang benar dengan Allah dan Rasul. Dalam mentaati perintah Allah, tidak memilih-milihnya, tidak menangguh-nangguhkannya, tidak beralasankannya. Kita benar dengan Allah. Dan kita dah tahu Allah perintah kita, kok mana pun kita carilah. Allah larang kita buat benda haram, ikut mana pun kita cuba tinggalkan yang haram. Walau mungkin alasan untuk mendaruratkannya macam ada. Tapi kita tak nak pilih darurat tu. Kita pilih tinggalkan. Maka ini namanya orang benar, siddiqun. Kita buat baik walau susah. Tuan-tuan naik kapal terbang nak sembahyang, bukan senang. Tapi kalau kita golongan siddiqun, ikut mana pun cari jalan sembahyang. Tak boleh berdiri, kita duduk solat. Ikut mana pun kita tak dengar azan atas langit tu. Tak dengar azan atas langit. Tapi bila kita benar, kita sini cari waktu azan. Itu sifat benar. Dia ceritakan tentang kisah Sa'id bin Musayyab. Dia seorang tabi'in, menantu Abu Hurairah. Dia tidak pernah mendengar azan di luar masjid. Dia dengar azan dalam masjid. Dalam masjid, dia tak pernah dengar luar. Maksud duduk masjid awal. Bukannya tunggu kat jalan dengar. Dalam masjid, berpuluh tahun. 30 tahun, 40 tahun. Sehingga kota Madinah diserang. Pada tahun dinamakan sebagai Amul Hurrah, tahun 63 Hijrah. Madinah diserang kerana konflik politik. Bila Madinah diserang, orang pun tak berani pergi masjid. Tak berani masjid. Jangan kata perang, kita kena wabak. Kita kena wabak sikit pun tak berani pergi masjid semua dah. Pergi masjid macam penjenayah pula, takut. Itu pintu belakang. Ini kan perang. Tapi Sa'id bin Musayyab pergi juga. Maka bila dia pergi, muazzin tak pergi, siapa tak pergi. Zaman dulu bukan ada jam fajar nak tahu waktu solat. Bukan ada pun, tak ada. Tapi apa berlaku? Sebab dia benar. Siap waktu masuk waktu solat, dia dengar ada azan. Dia dengar azan. Siap kena masuk solat, dia dengar azan. Sebab sifat benar ni. Macam gini lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni jenis orang bangun subuh. Bangun subuh. Ada hari kan kita bila buat kaji bangun subuh ni, kita akan pakai reminder lah, jam loceng macam-macam. Ada hari mati telefon kita rosak, katakanlah. Oh dah berdebar kita esok macam mana nak bangun. Biasa guna jam. Tiba tak ada jam. Bila kita benar dengan Allah, kita terbangun sendiri. Macam kalau tuan-tuan niat nak bangun tahajud malam ni. Benar dengan Allah. Tak payah time jam bangun malam ni. Kalau benar lah. Yang benar nak bangun ni bukan main-main.
Kita kata nak bangun pukul 3, pukul 2 dah dikejutkan bangun. Untuk kita melakukan ketaatan pada Allah. Maka Allah menyebut orang yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Yang bermujahadah untuk mencapai keimanan sungguh pada Allah. Dan ketaatan pada Rasul. Mereka lah orang siddiqun. Wasyuhada'u inda rabbihim. Dan juga para syuhada. Tetapi itu syuhada. Syuhada ni kalau kita terjemah yang mati syahid. Syuhada daripada perkataan syahid. Daripada syahidah yashhadu. Syahidun. Yang hidup. Ia juga maksud yang hadir. Seolah-olah orang syahid, dia tak pernah mati, dia hidup. Dan dia hadir. Hadir, dia melihat. Pertama Allah puji golongan siddiqun. Siddiqun ni kata ulama ialah di kalangan para nabi, para anbiya. Dan di kalangan orang beriman yang kuat imannya. Kemudian Allah sebut satu lagi kelompok syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Pada siapa orang mati syahid? Kita maklum. Kalau sebut orang mati syahid, maknanya orang perang pada jalan Allah. Kata ini satu darbun min durubi syuhada. Satu contoh orang mati syahid. Tapi dalam Islam, syuhada ni ramai. Setengah ulama mengumpulkan jumlah syuhada ni ada 30 jenis syuhada. Kita ada 3 kategori syuhada. Atau orang mati syahid. Yang pertama kita panggil syahid dunia akhirat. Ini orang perang pada jalan Allah lalu mati. Dinamakan sebagai syahid dunia kerana dia diperlakukan, tidak dimandikan, tidak dikafankan melainkan baju yang dipakai, tidak disolat melainkan dikebumikan. Maka ini panggil syahid dunia. Muamalah di dunia seperti itu. Dan syahid di akhirat, yakni akhirat kelak, darahnya berbau wangi seperti kasturi. Akhirat kelak, dia diberikan 6 kelebihan. Dikahwinkan dengan 70 bidadari. Dikahwinkan dengan 70 bidadari. Dan diberikan izin untuk syafaat 70 ahli keluarga dia. Dipakaikan mahkota kebesaran pada hari kiamat kelak. Dipakaikan pakaian keimanannya. Diselamatkan daripada azab kubur dan huru-hara akhirat. Ini kategori orang mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, orang yang mati syahid dunia di akhirat tak. Maksudnya sebab dia berperang pada jalan Allah tapi dia riak, dia sombong. Namun kerana jumpa di medan perang tetap diperlakukan seperti orang mati syahid. Tidak disolatkan, tidak disembahyangkan, tidak dimandikan. Dia tanam macam orang mati syahid. Tapi dia ni berperang bukan kerana Allah. Dan hadis, bila ada seorang lelaki zaman Rasulullah mati dalam peperangan, lalu kata sahabat lain, untung dia dalam syurga. Nabi kata tidak, bahkan kuburnya dipenuhi dengan api. Dia khianat. Khianat. Dia berbohong. Kerana waktu mana dia berperang, tujuan dia nak harta rampasan perang. Dan dia sudah mengambil harta rampasan perang sebelum dibahagikan. Tiba-tiba datang panah musuh kena tepat lehernya dan dia mati. Sahabat-sahabat dia kata untung dia mati syahid. Nabi kata tidak. Kuburnya dipenuhi dengan api neraka. Ini panggil syahid dunia. Akhirat tak. Yang berperang hanya untuk nama. Maka memanglah diperlakukan di dunia seperti orang mati syahid. Tapi tidak di sisi Allah. Yang ketiga, syahid akhirat. Syahid akhirat maksudnya tuan-tuan, dia mati ke bumi macam biasa, kafan, solat, mandi macam biasa. Tapi pahalanya akhirat seperti orang mati syahid. Jumlah mereka ini 30 orang, 30 jenis. Dia sebut, saya kumpulkan sebahagian, tak sampai 30 lah. Dia jumlah sebenar 30. Al-Hafiz Ibn Hajar kata 20. Dia panggil 20 sifat orang yang anggap mati syahid. Di antaranya, kita dah sebut tadi orang mati syahid kerana perang. Di antara ini ringkasan dari hadis Nabi SAW. Di antaranya orang mati kerana ta'un. Di antaranya orang mati kerana penyakit dalam perut. Gastrik ke dia mati kerana penyakit sakit perut. Dalam perut. Angin banyak ke, kembung ke sampai mati. Kerana ujian dia lama. Orang sakit perut ni ujian dia lama. Mungkin dia ketanda selalu sekian-sekian. Dia berok cair dengan sembelit. Lalu mati sebab sakit perut. Ini mati syahid. Dan di antaranya ialah orang mati tenggelam. Di antara mati kebakaran, mati di bawah runtuhan. Yang mati kerana berada dalam keadaan nifas. Yang mati dalam keadaan mengandung. Yang mati dalam keadaan bujang. Mana-mana perempuan yang mati bujang, maka dia anggap syahid. Sebab dia bersabar tak dapat jodoh. Melainkan yang jual mahal tak nak kahwin. Itu cerita lain. Dia nak kahwin tapi tak ada jodoh. Tak ada orang minang dia. Lalu dia pun bersabar dengan ujian bujangnya sehinggalah dia mati. Maka dia mati syahid, mati baik. Antaranya ialah mati dalam keadaan asing.
Itu dia terasing di satu bumi. Nabi kata mautul gharbah syahid. Mati orang asing itu syahid. Contoh tuan-tuan pergi ke satu negara, tuan-tuan seorang tak ada saudara mara, mati di situ, itu syahid. Kerana tak ada orang tolong uruskan jenazah kita, tak ada. Ni kawan-kawan kita mungkin daripada Indonesia datang sini jadi bibik, mati. Tak ada saudara mara di sini. Mati di sini, itu syahid. Mati keadaan dia keseorangan. Di antaranya ialah orang mati pertahankan hartanya. Yang mati kerana pertahankan maruah. Yang mati kerana mempertahankan hak dia. Yang berjaga di medan perang. Yang mati kerana dipijak oleh kenderaannya sendiri. Yang mati kerana dipatuk ular, kala jengking atau apa saja binatang-binatang yang bisa. Yang mati dimakan binatang buas. Yang mati kena makan binatang buas. Kita dengar berita ni, harimau makan. Orang asli yang pergi menyumpit. Tapi kalau di Islam lah. Kalau di Islam, dia mati kerana bahang harimau, bahang di mungkin biawak, biawak komodo tu makan orang. Bukan biawak kecil tu. Biawak besar, beruang ke, gajah ke, mati, maka syahid. Dan termasuk juga orang yang mati syahid. Yang mati ketika mana dia tidur. Tidur dalam kuliah tahu-tahu mati. Syahid. Yang mati di atas pembaringannya. Ini disebut dalam hadis. Man mata ala firasyih. Siapa yang mati tidur, maka dia syahid. Maksudnya tengah tidur, biasa bangun subuh, tak bangun-bangun, mati, syahid. Mati itu mati mengejut, syahid. Ini kelebihan. Ini dia dalam keadaan tidur, Allah ambil nyawa dia. Tetapi, kita tahu bila sebut mati syahid, dia ada beberapa syarat. Syarat, kalau orang tu mati lemas, orang tu mati sekian-sekian, dia ada syarat. Bukan semata-mata dia lemas, maka syahid. Dia mungkin penagai dadah, polis kejar dia, dia lari terjun sungai, mati. Ini tak bagi syahid. Dia mungkin jenis mak rempik, lomba kereta, lomba motor, lomba, keadaan lalai tak semayang bang, lalu mati. Ini tak dipanggil syahid. Para ulama menyebut syarat pertama ialah waktu mana berlaku perkara ini dia sabar. Yang kedua, dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, tidak ada perkara yang menghalang kemuliaan mati tersebut. Seperti hutang, ada hutang. Dia ada hutang tak bayar, itu menghalang dia daripada kelebihan mati syahid. Atau dia khianat, amanah orang bagi. Dan dia tidak mengambil hak orang lain. Dan dia tidak mati dalam maksiat. Contoh, ada seorang perempuan mati mengandung. Tapi yang mengandung tu anak zina. Maka kita tak panggil dia mati syahid. Bila Rasulullah kata, mana-mana wanita yang mati dengan membawa kandungannya, maka dia syahid. Dan kalau mati beranak juga syahid. Dia sebut dalam hadis yang lain. Bagaimana tali pusat yang sambung pada anaknya akan heret dia masuk syurga. Baby tu akan heret dia. Yang mati beranak pun syahid. Yang mati dalam keadaan anak dalam perut pun syahid. Tapi dengan syarat. Anak tu anak halal. Kalau yang anak zina, dia dah berzina. Lalu dalam kandungannya mati anak zina ni dengan dia mati. Itu tak disebut syahid. Ini panggil mawanik. Penghalang daripada dapat kelebihan mati syahid. Ini walaupun kita sebut ini senarai orang mati syahid. Tapi kalangan mereka yang bersabar dengan ujian, kena kanser, lalu dia pun sabar sampai mati, syahid. Dipanggil penyakit yang wabak yang tak boleh sembuh. Ini semua penyakit wabak yang kena pada kita, lalu kita sabar mengharapkan pahala insya Allah, maka syahid. Tak kira apa benda pun. Maka ini kelompok-kelompok mati syahid. Kemudian Allah sudah menyebut tentang golongan ini, apa kata Allah? Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Wa kadzdzabu bi ayatina. Hal keadaan mereka kafir kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu sebab kafir. Kalau dia percaya ayat-ayat Allah, walaupun mungkin dia tak mengucapkan syahadat depan-depan kita, tapi dia percaya. Ini disebut dalam peribahasa ulama usul ataupun ulama usuluddin. Kafir di sisi manusia tapi beriman di sisi Allah. Dia tak mengucap itu syarat untuk kita perlakukan dia sebagai orang beriman. Katakan ada orang dia tak mengucap, tapi dia mengakui ada Allah, resa, dia tak percaya berhala sekian-sekian, dia tahu Allah berkuasa. Maka dia beriman di sisi Allah. Walaupun kita tak pernah dengar dia mengucap, di sisi Allah dia beriman. Dia mempercayainya, meyakininya. Sebab itu Allah sebut, dan orang kafir, dalam hal keadaan mereka mendustakan ayat Allah. Ini yang jenis kafir. Ulaika ashabul jahim. Mereka lah pemilik neraka. Maksud ashab, pemilik neraka, yakni mereka kekal di dalamnya. Seperti mereka milik neraka, menandakan kekal.
Kalau kita sebut ini pemilik fulan bin fulan, milik tu milik ni, maknanya benda tu berterusan dengan dia. Kalau Allah sebut ashabul jahim, pemilik neraka jahanam, maknanya kekal dalam neraka. Sepakat ulama orang kafir, dia akan kekal dalam neraka. Cuma kekal dalam neraka, ada dua pandangan ulama. Ada yang menyatakan kekal secara kekal terus. Ada yang mengatakan kekal dengan satu tempoh yang Allah Ta'ala akan tempohkan dia. Ini satu pandangan. Sebagaimana kita contoh, kalau penjara seumur hidup atau penjara sepanjang hayat dalam undang-undang jenayah kita. Sepanjang hayat, kadang-kadang didefinisikan 20 tahun. Walaupun sepanjang hayat. Lepas 20 tahun, okey. Kita mengambil hak sepanjang hayat. Sebab itu sebagai ulama, walaupun ini pendapat yang tidak masyhur, menyatakan maksud kekal dalam neraka satu tempoh yang panjang. Sampailah Allah membinasakan neraka. Tapi pendapat yang tepat arjah ialah mereka kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Tanpa tempoh. Dalam neraka, dan neraka itu kekal sebagaimana syurga. Kekal untuk mengazab orang kafir. Wallahu musta'an. Assalamualaikum.